forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ceramah isu semasa daripada Datuk Lomang Adam di Kampung Seberang Tayo Hulu untuk PRK Kemaman. Datuk Lomang mendedahkan pelbagai isu PAS di Terengganu. Okey tuan-tuan, mari kita dengar ceramah daripada Datuk Lomang Adam. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Menteri Besar ni pula, saudara, sudahlah kerja dia sebagai adun dia tak boleh buat sempurna. Kerja sebagai Menteri Besar pun dia tak ada masa. Kan? Sekarang nak ambil satu tanggungjawab baru sebagai ahli parlimen. Tuan-tuan nak ke orang yang tak ada masa ni nak jaga kawasan parlimen tuan-tuan? Nak ke tak nak? Hancur tuan-tuan. Hancur. Tambahan pula, dia ada kerja part time lain. Berapa esko dia jaga? 4 tuan-tuan. Ini tamak halobanya saudara. Tak tahu mana yang ajar macam ni. Dah jadi adun tak cukup, dah jadi ahli parlimen tak dia ni jadi apa ni? Menteri Besar tak cukup, nak jawatan ahli parlimen lagi. Lepas tu esko tuan-tuan, bukan satu portfolio, 4 portfolio. 4 portfolio. Tapi ada satu lagi kerja part time yang dia buat. Dia juga adalah seorang ejen hartanah, tuan-tuan. Yang ini, Dato' Mat Said yang banyak mendedahkannya. Kita ingat dulu Haji Hadi saja ejen hartanah. Bila dia jadi Menteri Besar, apa dia buat? Habis tanah-tanah negeri Terengganu ni disapu, dia bagi kat puak-puak PAS. Antaranya sebidang tanah tengah bandar bernilai 29.3 juta ringgit. Haji Hadi jual kepada koperasi Insaf, ni PAS punya koperasi tuan-tuan, dengan harga hanya RM550,000. Bila kita menang balik, Kerajaan Barisan Nasional beli balik tanah ni. Bila beli balik tanah ni saudara, tuan-tuan, tiba-tiba tukar kerajaan balik, dapat dekat Samsuri. Jadi Menteri Besar. Dia jual tanah yang Haji Hadi dah jual tadi dan BN dah beli balik. Dia jual kepada NGO milik isteri dia, Khairunisa. Lebih murah. Walaupun value makin naik, saudara, tetapi dia jual dengan harga RM500,000 saja. Besok lusa, kalau tukar kerajaan atau kalau sesaklah NGO Khairunisa ni, boleh jual tanah ni ikut market value, boleh untung 60 kali ganda tuan-tuan. Ini. Belum lagi cerita tanah bernilai 11.84 juta ringgit. Belum lagi cerita tanah 70 ekar, dia boleh jual 1 ekar 1,000. Betul, baby? Saya nak tanya berapa orang depan saya ni, orang Terengganu, yang boleh beli tanah tanah untuk bangunan ni dengan harga 1 ekar 1,000. Ada? 1 kaki persegi 1,000 pun mungkin ada kalau tengah bandar. Betul tak? Tuan-tuan, dia nak buat kerja jual tanah lagi. Belum lagi dia buat kerja jual benda lain, tuan-tuan. Jadi hari ini kita ada pilihan. Kita tahu saudara, hari ini kes jual tanah ni ada 2 kes yang mungkin lekat. 2 kes yang mungkin lekat ni saudara, yang menyebabkan bila-bila masa Samsuri mungkin boleh jadi kluster mahkamah. Itu sebabnya saudara, saya tak terkejut bila dia beria nak jadi ahli parlimen. Sebab kalau dia menjadi Menteri Besar, dia tidak ada apa-apa bargaining power. Dia nak pujuk PMX, tak ada. Jadi dia punya harapan, dia ingat PMX ni macam Muhyiddin Yassin. Apa Muhyiddin Yassin buat bila dia ada kuasa, tuan-tuan? Parti dia hanya menang 13 kursi. 13 kursi ni pun bertanding atas tiket PKR tahun 2018. Betul tak betul? Nak elakkan daripada kursi Perdana Menteri diberikan pada Datuk Seri Anwar yang ada 49 kursi,
dia kena besarkan parti dia. Macam mana dia besarkan parti dia, tuan-tuan? Parti dia memang kecil. Last kali yang ikut Muhyiddin pun daripada 13 orang ni hanya 5 orang saja. Jadi tuan-tuan nak besarkan parti dia, dia besarkan parti dia dengan mencuri ahli parlimen kita. Ahli parlimen daripada UMNO, BN, 16 orang kena curi. Ahli parlimen daripada PKR, 9 orang kena curi, tuan-tuan. Itu cara dia besarkan parti dia. Apa kaedah dia gunakan? Kaedah dia gunakan ialah dengan kaedah scheme of things. Ini bukan saya cakap. Dia sendiri mengaku dan video ataupun voice message ataupun suara rakaman dia ni tular. Dia menggunakan ugutan. Siapa yang diugut, tuan-tuan? Pertama, antara yang diugut, orang yang nama dah ada dalam senarai, kononnya menerima duit daripada 1MDB. Siapa dia, tuan-tuan? Antara yang disebut, Ahmad Maslan punya nama ada, Syarif Samad punya nama ada, Mas Ermiati punya nama pun ada, Mustafa Muhammad pun nama dia ada. Tetapi bila dakwa, tuan-tuan, kenapa Ahmad Maslan dengan Tan Sri Syaril saja yang didakwa? Sebab Mustafa Muhammad lompat parti. Mas Emiati lompat parti. Macam mana boleh lompat parti ni, tuan-tuan? Sebelum dia lompat parti, saudara, bahagian AMLA memanggil Datuk Seri Mustafa Muhammad 3 hari berturut-turut. Silap dia. Sebahagian daripada duit yang kita bagi untuk peruntukan, untuk bawa balik pengundi-pengundi luar ni, sebahagian dia masuk ke dalam akaun isteri dan anak dia. Dan bila disoal siasat oleh bahagian AMLA 3 hari, kemudian Tun Daim panggil Mustafa Muhammad, dia kata kamu ada pilih. Keluar parti atau isteri dan anak kamu pun kita akan dakwa. Ini, tuan-tuan. Ramai orang tak tahu benda ni. Mustafa Muhammad ni orang baik, tuan-tuan. Saya rasa kalau kita pujuk dia, suruh dia masuk bersatu, tak mungkin dia akan masuk. Tetapi bila isteri dia, anak dia kena ugut, tuan-tuan, kan? Bapa mana yang tak sayang anak, tak sayang bini, tuan-tuan? Ini kena faham. Orang yang paling sayang bini, sebelah saya ni. Dia tahu. Saudara, sama juga dengan Mas Emiati. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa lagi yang mereka gunakan? Mereka gunakan SPRM, mereka gunakan Latifah Koya, mereka gunakan pihak polis pada ketika itu. Mereka gunakan lembaga hasil dalam negeri. Habis orang UMNO ni semua sekali kena income tax, tuan-tuan, pada ketika itu. Yang peliknya sekarang ni, orang ni pula dah naik pangkat. Dulu jadi CEO LHDN. Sekarang dah jadi bahagian jenayah finance. MSCC. Sabitnya. MFCC. Saya pun tak faham. Kan? Mesti ada keistimewaan yang ada pada dia. Saudara. Jadi, Samsuri mungkin nampak salah satu cara dia untuk dia selamat daripada 2 pendakwaan ini ialah dengan menggunakan kerusi kemaman ini sebagai bargaining power. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan nak membiarkan kursi ini akhirnya dijual beli oleh Samsuri untuk menyelamatkan dirinya daripada pendakwaan? Walaupun saya percaya mungkin PMX tidak akan layan benda ni, kan? Tetapi sebagai pengundi saudara, tuan-tuan perlu berhati-hati, kan? Hari ini saudara, kita berada dalam satu keadaan seperti mana yang Wabi Mak Sabu cakap tadi. Kita semua berjuang untuk pastikan kita boleh memerintah secara bersendirian. BN nak perintah secara bersendirian, PH pun nak perintah secara bersendirian. Cuma PN saja dia tahu dia tak boleh perintah secara bersendirian. Itu sebab dia gunakan orang dalam UMNO, sabotaj parti, kan?
jadi musang berbulu ayam, kan? Sekarang dah betul-betul jadi musang dah sekarang ni, kan? Dan akhirnya delay pilihan raya sehingga kita kalah. Cuma mereka anggapan kalau delay pilihan raya bagi peluang pada musuh-musuh UMNO menguatkan diri mereka, akhirnya UMNO tak boleh membentuk kerajaan, UMNO terpaksa bawa PAS, bawa bersatu kembali mewujudkan kerajaan sama macam Perikatan Nasional. Cuma saudara dia lupa wa makaru maka Allah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun merancang. Sudah pastilah perancangan Allah Ta'ala lebih baik daripada perancangan makhluk dia. Dia ingat kita akan bersama dengan mereka, saudara, tapi akhirnya UMNO memilih untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan. Ini saya nak jelaskan kerana ramai orang masih cakap, kenapa kita pilih bersama dengan DAP, bersama dengan PKR, bersama dengan Amanah? Kenapa tidak kita pilih bersama dengan sesama Melayu? Tuan-tuan, betul dia orang ni Melayu. Tapi Melayu jenis apa Muhyiddin Yassin, Haji Hadi ni tuan-tuan? Hari ini mereka mendabik dada, mereka kata mereka lah pejuang Islam. Saya nak beritahu, jangan ada seorang pun jadi bodoh dengan mempercaya cerita tayul ni. Kenapa saya kata cerita tayul? Saya nak beritahu, Melayu dan Islam boleh betul-betul kuat kalau Muhyiddin dan Haji Hadi tidak meletakkan kepentingan dia mengatasi kepentingan Melayu dan Islam. Bila? November 2022. Tuan-tuan, bukan kami yang dipelawa oleh baginda tuanku untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Bukan kami dulu. Tetapi tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan dulu. Betul tak betul? Saudara, kita akur. Yang sebenarnya menitahkan kita untuk bekerjasama peringkat awal bukan tuanku. Tapi rakyat yang menitahkan dulu. Rakyat tak bagi peluang BN menang. Puas kita terpekik, terlulung setiap malam. Kan? Jangan gundah kulana. Yakin. Berikan undi. Solid pada BN. InsyaAllah kita perintah. Tapi dia percaya juga, Haji Hadi kata, undi BN dapat DAP. Nampak? Bila korang tak undi BN, last kali dapat DAP. Kita dah cakap dulu tu. Betul lah? Jangan was-was. Jadi saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Bila tuanku titahkan, kalau masa tu, dalam hati Haji Hadi, dalam hati Muhyiddin, Islam tu kita selamatkan. Melayu tu kita kena selamatkan. Kalau pada ketika itu dia ada 73, lepas tu dia menang Padang Serai 74. Dia bergabung dengan PH. PH ada 82 kursi. Campur dua ni tuan-tuan, daripada 82 kursi PH itu, 29 orang Islam, Melayu. Kursi dia orang 74, semua Islam. Kalau campur dua-dua ni ada 156. Sekarang, masa kita bentuk kerajaan ada 148. 148 dengan 156. Mana lagi kuat kerajaan tuan-tuan? 156 lagi kuat. Betul tak betul? Tetapi tuan-tuan, hari ini wakil rakyat kita yang Melayu ada 76 orang. Tolak Syed Saddiq seorang dah meninggal. Tinggal 75. Tuan-tuan. Yang bukan Melayu ada berapa? Ada 72. Maknanya, komposisi kerajaan hari ini separuh lebih sikit Melayu Islam. Separuh lagi bukan Melayu Islam. Tapi kalaulah pada ketika November 2022, Haji Hadi dan Muhyiddin fikir tentang Islam dan Melayu, dia setuju dengan cadangan baginda tuanku, maka kerajaan tu ada 156 orang, tapi daripada 156 orang, 103 orang Melayu Islam, dan yang bukan Melayu ada 53 saja. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, Melayu Islam yang membentuk kerajaan, 2/3 dia Melayu Islam. Betul tak betul?
Tapi ada dia fikir tentang Melayu Islam ketika itu? Tak ada. Yang dia fikir apa? Aku nak jadi Perdana Menteri. Aku tak peduli. Betul lah? Dan ditambahkan jugalah. Kan? Benda ni tak mungkin berlaku tuan-tuan kalau Allah Ta'ala tak tarik kebijaksanaan Muhyiddin, tiba-tiba jadi bodoh, tak boleh nak fikir 73 dengan 82 mana lebih banyak. Anak saya umur 4 tahun tahu 82 lagi banyak daripada 73. Kau dapat 73, kau tetap nak jadi Perdana Menteri juga. Tuan-tuan, kalau katalah tiba-tiba pada ketika itu Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan, Agong lah contohnya. Tiba-tiba Agong buat congakan, dia kata, disebabkan Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri dan Anwar pernah jadi timbalan Perdana Menteri, maka better cadangkan Muhyiddin lah jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan. Agak-agak tuan-tuan, Muhyiddin terima tak jawatan Perdana Menteri? Terima tak terima? Assalamualaikum. Terima. Kalau dia dapat jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, dia kisah tak kerjasama dengan DAP? Dia tak kisah. Yang penting dia dapat Perdana Menteri. Kenapa dia nak serap Perdana Menteri? Tuan-tuan, kerana dia dah merasa jadi Perdana Menteri, kita tengok dia boleh lockdown satu negara. Betul tak? Dia menang, dia dapat pintu belakang tadi tebuk atap yang disebut oleh YB Mat Sabu. Saya antara orang dalam UMNO yang membantah dan dipecat. Saya pecat kerjasama dengan Mahathir. Mula-mula nak kerjasama dengan Mahathir. Tuan-tuan, saudara, kalau ketika itu dia dapat jadi Perdana Menteri, dia dah nampak dah. Dia boleh lockdown negara sesuka dia, dia boleh daruratkan negara sesuka dia. Tuan-tuan tengok bila dia lockdown negara, dia belanjakan harta negara, tuan-tuan, 600 bilion tanpa perlu dibawa kepada parlimen. Kita lihat berapa banyak duit. Duit negara kita ni, saudara, itu sebab hutang kita. Datuk Seri Anwar warisi 1.5 trilion, tuan-tuan. Trilion. Datuk Najib, bila dia kalah, hutang negara ada 686.8 bilion saja. Hanya lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP kita. Sekarang 1.5 trilion, tuan-tuan. 82% saudara berbanding GDP kita. Kenapa? Kerana ada manusia macam Muhyiddin. Dia bagi projek direct nego, tuan-tuan. Dan akhirnya saudara, baru kita tahu bila dia dah jatuh, direct nego yang dia buat ini, saudara, yang dia bagi ini, saudara, rupa-rupanya, saudara, bukan setakat nama jana wibawa untuk bantu usahawan Bumi Putra, tetapi ada juga, tuan-tuan, diberikan kepada yang bukan Melayu, kan? Yang merupakan kawan baik kepada Muhyiddin, Toki Prabut, dekat Pagu, tuan-tuan. Semua terbongkar. Terbongkar juga rupa-rupanya Menteri Besar, tuan-tuan, yang jadi calon di sini, dia ada satu lagi kerja part time. Bukan setakat jual perabot, tuan-tuan. Dia adalah merupakan broker, saudara. Broker kepada toke judi bernama Vincent Tan. Mula-mula kita tak tahu, saudara. Last kali bila keluar gambar dia naik kapal layar bersama dengan Vincent Tan, barulah kita faham, tuan-tuan, apa peranan yang dia telah mainkan. Itu sebab, saudara, zaman pemerintahan 33 bulan, PAS berada dalam kerajaan, RUU 355 dia tak buat. Hukum hudud dia tak buat. Tetapi kejayaan utama PAS ialah menambah apa yang dipanggil sebagai cabutan khas, judi khas ni, tuan-tuan. Dari 8 kali naik kepada 22 kali. Bila sampai kat negeri Terengganu, cerita judi tak pernah keluar. Kan? Pagi petang Islam.
Yang betul dia buat, tuan-tuan, bila dia ada kuasa, tak ada kaitan pun dengan Islam. Tak ada kaitan. Itu sebab Dato' Seri Anwar bila dia kembali, tuan-tuan, dia betulkan balik benda ni. Dia betulkan balik benda ni. Itu sebab, saudara, saya merayu kepada sahabat-sahabat yang berada di hadapan saya ini. Jangan kita terpedaya dengan cerita kononnya kerajaan hari ini tidak jaga Islam, kerajaan hari ini tidak jaga kepentingan Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan, parti yang telah meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu dalam perlembagaan persekutuan, parti itu namanya UMNO, dan UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Selagi kita berada dalam parti ini, tuan-tuan, dalam kerajaan perpaduan, 4 perkara ini tetap kami akan bela dengan nyawa kami, tuan-tuan. Ini jaminan. Dan sebelum kita kerjasama dengan kerajaan perpaduan, Datuk Seri Zahid meletakkan 10 syarat. Syarat pertama, kita tanya dengan DAP, apa pendirian kamu berhubung 4 perkara ni? Dan DAP menjawab dengan tegas, saudara, pendirian kami menghormati apa yang termaktub di dalam perkara 3, termasuklah 4 perkara ni. Dan kami menjunjung perkara ini. Kami tidak akan langgar. Bila saya bercakap di Teluk Intan masa pilihan raya yang lepas, YB Stephen dia setiausaha publicity macam setiausaha agung lah, DAP. Saya cakap, kalau ada mana-mana daripada 18 parti politik ni yang nak tukar agama Islam bukan lagi agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu nak tukar, kedudukan bahasa Melayu nak tukar, kedudukan Raja Melayu nak tukar, kita akan suruh parti ni keluar daripada kerajaan perpaduan. Kalau dia tak ada keluar, UMNO akan keluar, tuan-tuan. Ini jaminan kami. YB Stephen Sims, setiausaha publicity, dia cakap, tak payah UMNO yang halau, DAP sendiri akan halau parti yang tak nak akur dengan apa yang telah dipersetujui ketika kita mula-mula nak berpakat ni, tuan-tuan. Dan saya nak beritahu saudara, kalau tiba-tibalah UMNO ni kena sakit gila babi, tuan-tuan, tiba-tibalah kepimpinan akan datang, kita tak tahu bila, tiba-tiba nak ubah 4 perkara ni, tuan-tuan, nak ubah 4 perkara ni mesti ada 2/3. MP UMNO ada 26 orang. Kalau tak ada sokongan MP daripada UMNO, takkan dapat 2/3. Takkan dapat 2/3. Kecuali kalau PAS masuk ganti UMNO dan dia menyokong untuk hapuskan 4 perkara ni, buang daripada perlembagaan. Kalau itu berlaku sekalipun, tuan-tuan, kalau MP kerajaan kita ini 2/3 setuju ubah perlembagaan, saudara, sebelum diubah, sebelum jadi undang-undang, sebelum berubah, perlu dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Agak-agak, tuan-tuan, kalau kita nak buang Raja-Raja Melayu ni, nak tukar Malaysia jadi republik, Raja-Raja Melayu akan setuju ke, tuan-tuan? Sudah pasti takkan setuju. Itu sebabnya jangan kita termakan dengan fitnah-fitnah yang bagi saya fitnah bodoh. Kalau masuk akal tak apa juga. Tak masuk akal, tak boleh ubah. Benda yang dah kita letak dalam perlembagaan ni, tak boleh ubah tanpa restu 2/3 ahli parlimen dan tanpa restu Majlis Raja-Raja. Tak boleh ubah. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Untuk penduduk Kemaman, cubalah mengundi kerajaan perpaduan. Paling tidak kurangkan majoriti mereka. Kerana jika PAS menang majoriti lebih 27,000, mereka akan sembang lebih besar, lebih gah lagi. Dan untuk jentera kerajaan perpaduan dan Pakatan Harapan, bekerjasamalah untuk kemenangan. Paling tidak kurangkan majoriti. Itu paling penting. Okey, tuan. Mari terus menyokong kerajaan perpaduan Datuk Mek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.